keluar, tolong masuk balik. Okey, sebenarnya yang tajuk ni saya dah cover untuk hari Isnin hari tu. Isnin hari tu saya dah cover untuk kelas e-didik. Siapa yang masuk kelas e-didik hari tu? Hari Isnin. Ada tak yang masuk? Okey, bagus. Alhamdulillah hari tu saya tengok ramai murid-murid SK Cyber Jaya yang masuk dan lulus. Ada berita baik juga. Selepas disemak balik ada 3 soalan yang tak tepat jawapan dia. Okay? Sebab mungkin ada cikgu yang tukar dia punya jawapan, tertekan ke apa ke, lepas tu dia save. Sebab link tu di-share sama-sama JU hari tu. Jadi mungkin ada soalan yang, ada 3 soalan. Jadi semua orang akan ditambah markahnya lah. Ditambah 6 markah setiap seorang. Siapa yang dapat 40/80, dia, suara tak jelas, awak pinkan nama saya. Okey, siapa yang dapat 40/80 akan dapat sijil penyertaan. Siapa yang dapat 64 ke atas akan dapat sijil pencapaian, dapat sijil penyertaan pun dapat. Ada 2 lah. Okey, ada 2 sijil. Okey. Suara tak jelas, awak pinkan nama saya ataupun awak tukar setting sebab ini setting terbaik yang ada dekat sini. Jadi selalu kelas saya pun inilah setting dia. Tak ada, kalau tak jelas juga itu ada masalah dekat awak punya device. Okey, kita akan sambung tajuk kita hari ini. Kelas kita hari ini akan, saya tak dapat pemakai exam. Exam apa ni? Maka exam bulan 3 tu dah dibatalkan. Okey. Exam bulan 3 tu memang dah tak ada. Okay. 62 kan, kalau 62 nanti tambah lagi 6. Dapat berapa? 68 lah Haifah. Tambah lagi 6 markah. Kalau hari tu buat dapat 62, nanti ada tambahan markah. Jadi 60, tambah lagi 6 markah, jadi 68 lah. Okay. Okay. Selesai kita. Kenapa tak view score? Oh hari tu sepatutnya lepas submit je terus view score lah. Terus dapat markah. Okay, terus dapat markah. Oh, siapa tajuk angkasa tak dapat markah? Sepatutnya lepas awak submit je, markah tu keluar automatik. Syawal Hakimi dapat 74. Ya ke 74? Saya rasa ada seorang je. Akil ke apa nama dia yang sekolah kita dapat 74. Saya tak jumpa pun lagi sekolah yang dapat 74. Budak kita. Okay, tambah 6 nanti. Kalau ada betul 74, tambah 6. Oh, tambah 6 dapat 74. Yang kita paling tinggi Muhammad Akil ke apa? Saya tak ingat lah nama dia. Dapat 70, dia dapat 74, jadi dapat full mark lah. Dapat tambah markah. Okey, kita dah stop dekat ruangan chat. Jadi gunakan ruangan chat ni sebagai medium untuk awak tanya soalan ataupun untuk perkara-perkara penting je. Jangan pergi tanya akaun game, tanya khabar kawan awak apa semua, tak perlu. Okay, jadi setiap hari Jumaat kita punya kelas pukul 9 pagi. Pukul 9 pagi kelas sains kita tahun 6. Jadi macam ni, setiap hari Jumaat saya akan keluarkan tajuk baru dalam PBD. Kita ada 3 topik lagi. 3 topik lagi. Hari ni habis kelas saya akan keluarkan tajuk baru. Tajuk gerhana lah untuk soalan. Okay, soalan dalam GC kejap lagi saya akan keluarkan beserta video yang ada hari ini. Okay. Untuk e-didik 40/80 sijil penyertaan, 64 ke atas sijil penyertaan dan sijil pencapaian. Ada 2 lah sijil kalau yang 64 ke atas tu. Okey dah, stop e-didik, stop ruangan chat, kita akan sambung tajuk kita gerhana. Okey, gerhana paling baru, paling terkini yang ada dekat kita pada hari Ahad minggu ni lah. Ahad minggu ni, yang baru lepas ni, Ahad minggu lepas ni, itu berlaku gerhana separa. Okay, kalau awak tengok dekat Planetarium Negara, banyak dia punya feed daripada berbagai-bagai agensi yang buat pencerapan gerhana. Okay, kita tengok ni apa yang kita nak capai hari ni. Yang pertama sekali menyatakan kedudukan bulan, bumi dan matahari semasa fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari. Kita ada 2, gerhana bulan dan gerhana matahari. Lepas tu memberikan kesan gerhana kepada kehidupan. Apa kesan dia? Bila berlaku gerhana matahari, apa kesan dia pada kehidupan? Pada manusia mungkin tak ada sangat, tapi pada haiwan ke pada tumbuhan mungkin ada kesan dia. Okey, lepas tu yang terakhir sekali kita akan mentafsir peringkat-peringkat gerhana. Okey, hari ni selepas habis je saya ajar ni,
Okay, lepas habis je topik ni kita akan buat penilaian ringkas dalam bentuk quizzes. Jadi ready dengan quizzes lah. Okay, kita sambung. Apa itu gerhana? Gerhana tu apa benda sebenarnya? Kita selalu je sebut gerhana. Apa benda gerhana tu kita pun tak tahu sebenarnya. Main sebut je. Okay, gerhana adalah keadaan di mana satu fenomena apabila bulan atau matahari tidak kelihatan. Ini bulan atau matahari tidak kelihatan. Okey, sekarang kita ada 98, 99, lebih kurang 100 orang lah dalam ni sekarang. Jadi, siapa yang belum buat lagi tajuk PBD 07, pengurusan bahan buangan dalam kelas PBD, awak tolong siapkan sebelum saya keluarkan yang baru hari ni. Okay? Sebab markah tu memang kami, cikgu-cikgu sains semua tahun 6 akan nilai awak punya PBD yang TP tu, tahap penguasaan, bukan tepi-tepi. Lagi satu, kalau awak baca berita baru-baru ni, awak punya kemasukan ke sekolah khas lah, sekolah berasrama penuh MRSM, akan ada penilaian khas. Mula-mula mungkin dia akan buat satu ujian secara online. Lepas tu mungkin ada ujian secara bertulis dekat sekolah yang awak nak masuk tu lah. Jadi apa soalannya? Mestilah soalan yang berkaitan dengan apa yang awak pelajari semasa sekolah rendah. Dia nak ambil sukatan mana lagi? Itu dia punya skop soalan. Dan dia mesti minta evidence. Evidence yang awak akan bawa nanti ke sekolah yang awak pohon tu adalah daripada PBD. PBD tu sedang berlangsung, yang awak buat tak buat tu. Sekarang ni ada 188 orang yang dah buat, maknanya ada lebih kurang kalau tolak 250, ada lagi yang tak buat. Jadi tolong buat. Walaupun dia tulis done late, janji awak buat. Faham? Tolong buat Benda ni bukan benda main-main. Kalau nak main-main, saya pun tak buat. Nak buat apa saya buat. Ni sebab kami nak tolong awak untuk dapatkan tahap penguasaan yang baik. Jadi tolong buat. Tolong ambil serius setiap latihan yang diberikan di dalam Google Classroom tu. Siapa yang tak ada ID, tolong berhubung dengan guru kelas awak. Sebab benda tu lah evidence awak melakukan PDPC di rumah. Okey. Settle pasal apa itu gerhana. Kita sambung balik. Okey, apakah sifat cahaya yang menyebabkan kejadian gerhana berlaku? Okey, gunakan ruangan chat untuk awak jawab. Apakah sifat cahaya yang menyebabkan kejadian gerhana berlaku? Cahaya bergerak lurus, laju awak jawab. Bagus. Nampaknya tak adalah awak bercuti sangat. Ada jugalah kerja yang awak buat. Bergerak lurus. Okey, stop bergerak lurus. Satu lagi. Apa satu lagi? Dia ada dua. Cahaya bergerak lurus satu. Satu lagi? Apa satu lagi? Cahaya tidak dapat menembusi objek legap. Okey, bagus. Itu sifat cahaya yang ada, yang aplikasinya menyebabkan berlakunya gerhana. Yang pertama sekali, cahaya bergerak lurus, dan yang kedua, cahaya tidak dapat menembusi objek legap. Objek legap apa yang tidak dapat ditembusi? Bumi dan bulan. Ada dua. Tu dia. Okey, bagus. Kita sambung lagi. Gerhana bulan dulu. Gerhana bulan berlaku apabila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus. Itu keadaan dia, itu kedudukannya. Gerhana bulan berlaku apabila bumi berada di tengah-tengah di antara matahari dan bulan. Bila gerhana bulan ni berlaku? Gerhana bulan berlaku pada waktu malam sahaja pada fasa bulan purnama. Nanti ada yang tanya, cikgu, tiap-tiap kali fasa bulan purnama ke berlaku gerhana bulan? Tak. Gerhana bulan ni tidak berlaku pada setiap fasa bulan purnama, tetapi dia boleh berlaku banyak kali dalam setahun, 3-4 kali. Tapi bukan di tempat yang sama lah. Katalah dia berlaku kat Malaysia, mungkin 2-3 bulan lagi dia berlaku dekat Brazil, 2-3 bulan lagi dia berlaku kat New Zealand. Tempat dia berbeza-beza. Bukan berlaku di tempat yang sama sahaja. Kenapa berlaku gerhana bulan ni? Sebabnya bumi menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bulan. Maknanya bumi dekat tengah-tengah, dia halang. Jadi bulan ni ditutupi oleh bayang-bayang bumi. Maknanya bila bulan tu masuk dekat bayang-bayang bumi, akan berlakulah gerhana bulan. Bayang-bayang bumi ni pula, bayang-bayang ni tadi semasa gerhana ada dua. Satu panumbra, satu lagi umbra. Apa dia panumbra? Panumbra adalah bayang-bayang yang lebih cerah.
Kalau umrah, bayang-bayang yang lebih gelap. Bila bulan masuk dekat kawasan Panumrah ni, gerhana separa akan berlaku. Bila masuk kat kawasan umrah, gerhana penuh akan berlaku. Ingat ya, umrah, Panumrah, bukan amro. Nanti ada yang tulis amro lah. Okey. Okey. Kita tengok video. Jelas tak? Kalau tak jelas, awak boleh tengok dekat link saya yang ni. Okey, kalau tersekat-sekat, kita tak tahulah internet ni macam mana. Okey, masuk dekat link tu. Ni link untuk video, takut tersekat. Okey, memang tersekat lah, dekat saya pun tersekat. Internet kita dia tak berapa baik lah sekarang ni, waktu pagi, waktu malam, terutamanya pada hari Isnin. Okey, internet sangat-sangat mengecewakan. Okey, siapa yang dah tengok dekat YouTube saya tu, tengoklah. Lepas tu kalau nak subscribe pun subscribe, sebab saya akan buat video tu tiap-tiap minggu lah untuk ni. Nanti tajuk lain saya akan masuk video lain lah pula. Okey. Nanti awak dapatlah notification. Saya guna video tu bukan untuk YouTube tu, bukan untuk cari duit pun. Saya nak simpan saya punya video je. Semak saya punya laptop ni, berat nanti. Okay, boleh simpan dalam Google Drive tapi susah saya nak share link dia. Saya kena buat permission. Okay, jadi lambat. Jadi tengok je lah dekat YouTube. Okay. Gerhana matahari pula. Settle pasal fasa bulan. Okay. Fasa bulan pula. Gerhana bulan. Gerhana bulan ni apa yang awak kena tahu? Yang pertama sekali kedudukan dia. Kedudukan dia, apa kedudukan matahari, bumi dan bulan semasa berlakunya gerhana bulan. Lepas tu bila gerhana bulan ni berlaku dan jangka masa gerhana bulan. Selalunya gerhana bulan ni boleh berlaku dalam jangka masa yang sangat lama, 3-4 jam. Okay? Tapi kurang special sikit gerhana bulan ni sebab dia berlaku pada waktu malam. Bila berlaku waktu malam tak ada perubahan. Dah gelap, kita tengok gelap lagi. Kita tak nampak apa-apa yang special. Tapi bila kita cerap betul-betul, memang nampak apa? Gerhana tu memang sesuatu yang menunjukkan kekuasaan pencipta Allah SWT. Okay, kita sambung balik. Gerhana matahari pula. Okay, gerhana matahari. Gerhana matahari berlaku apabila bulan berada di antara matahari dan bumi. Tadi gerhana bulan, bumi dekat tengah. Gerhana matahari, bulan dekat tengah. Dia ada dua gerhana bulan, matahari, gerhana bulan, bumi dekat tengah. Gerhana matahari, bulan dekat tengah. Jangan ada yang buat lukisan ke lakaran nanti. Soalan kalau gerhana ni selalunya disuruh awak lakar. Okay, disuruh awak lakar. Jangan ada yang buat tiba-tiba tak pasal-pasal matahari awak lukis kat tengah. Meletuplah bumi dengan bulan tu. Okey. Bulan menghalang cahaya matahari daripada sampai ke bumi. Jadi bumi ditutupi oleh bayang-bayang bulan. Bila gerhana matahari ni berlaku? Gerhana matahari berlaku pada waktu siang. Dan bila dia berlaku tu selalunya pada fasa anak bulan. Kalau kita tengok pada gerhana yang baru berlaku dekat Malaysia baru-baru ni, hari Ahad hari tu, berlaku pada 29 Syawal. Okay? 29 Syawal. Lepas Syawal apa? Lepas bulan Syawal. Bulan apa? Okey, bagus Aisyah. Okey, lepas bulan Syawal, Zulkaidah. Jadi, hari Isnin tu dah 30 Syawal. Bila dah 30 Syawal, maknanya masa tu dah berlaku fasa anak bulan. Jadi, apa yang kita belajar hari ni telah membuktikan susunan gerhana tu memang berlaku pada waktu-waktu yang telah ditetapkan macam yang saya tunjuk ni. Berlaku pada waktu siang, yang hari tu dia berlaku pada waktu malam, kan? Waktu malam pula, waktu petang. Okay? Memang dia punya live feed tu panjang gila. Saya tengok hari tu 3 jam lebih. Tapi sebenarnya waktu puncak gerhana tu berlaku cuma 7 hingga 8 minit sahaja. Sekejap. Okay? Siapa yang on mic tolong off. Okay, siapa yang
On mic tolong off. Saya yakin yang kelas saya tahun 6 ni memang dah cerdik dah, dah power dah untuk kelas online ni, tak ada masalah. Jadi saya akan handle untuk tahun 6. Kalau awak rasa nak masuk topik tahun 5, awak masuk hari Khamis dengan Cikgu Jan. Okay? Nanti dah habis semua kita punya PBD ni, kita akan buat latihan ketas 2 pula. Masa tu saya tak ada cerita-cerita lah macam ni. Saya bagi je awak punya soalan dan awak kena jawab. Saya tengok je. Okay? Nanti kalau yang salah tu saya betulkan. Tapi kita buat live lah. Okay, sama juga macam gerhana matahari, gerhana bulan tadi. Kawasan gelap kita panggil umrah. Kawasan separa gelap, kurang gelap ataupun dia punya tu bayang-bayang tu cerah sikit, kita panggil panumbra. Okay, masuk dekat umrah gerhana matahari penuh, masuk dekat panumbra gerhana matahari separa. Yang berlaku baru ni gerhana matahari separa. Kalau kita tengok dalam internet, dia akan tulis gerhana panumbra. Maknanya itu gerhana matahari separa. Okey. Semasa berlakunya gerhana matahari penuh, okey, ataupun kalau penuh, betul-betul penuh, memang tak ada cincin tu terbentuk. Tapi kalau ada kedudukan bulan tu ke depan sikit, akan terbentuk cincin. Okey, terbentuk cincin ataupun gegelang cerah yang kita panggil corona. Bukan coronavirus. Nanti saya tunjuk gambar dia. Okey, kita panggil corona. Kawasan yang dilindungi bayang-bayang bulan yang lebih cerah akan mengalami gerhana matahari separa. Ini saya cerita tadi. Okey, gerhana matahari ni berlaku pada waktu siang. Memang dia dikejar, ditunggu oleh pengkaji ataupun peminat astronomi apa semua ni. Dia memang akan cari kawasan-kawasan gerhana ni. Hari tu tahun lepas dia berlaku dekat Johor, Tanjung Piai. Penuh, dia ada buat festival pula. Okey, dia buat festival gerhana kat sana masa tu. Okey, siapa yang pergi akan dapat tengok gerhana matahari penuh. Lepas tu kawan saya dia pergi dekat Endon, Indonesia masa tahun lepas juga kot. Gerhana matahari penuh juga. Masa tu keadaan dia memang bertukar jadi gelap. Macam malam tu tapi dalam jangka masa yang sangat pendek. 7-8 jam, 7-8 minit sahaja. Okay? Kenapa pendek? Sebabnya gerhana matahari ni berlaku sebab bumi dilindungi oleh bayang-bayang bulan. Saiz bulan lebih kecil pada bumi. Jadi bayang-bayang yang kecil tutup objek yang besar. Sekejap saja. Okay? Dia dapat keluar daripada bayang-bayang tu. Daripada umrah ataupun panumbra. Sebab tu bukan semua negara yang dapat tengok gerhana ni. Dia dapat berlaku pada tempat-tempat tertentu je lah. Okay? Kalau nasib kita baik, berlakulah dekat negara kita. Kalau tak, kita terpaksalah tengok live feed ataupun banyak duit, pergilah tengok sendiri. Macam mana kita nak tengok gerhana pula? Kita tak boleh tengok gerhana secara terus dengan mata kita. Kenapa? Sebab masa itu matahari mengeluarkan berbagai-bagai sinar yang berbahaya yang boleh merosakkan mata. Jadi kena tengok, dia kena guna sama ada guna teleskop. Bukan kita beli teleskop kat Shopee tu, awak boleh terus tengok gerhana. Tak Okay? Setiap teleskop yang digunakan untuk tengok gerhana ada filter khas dia. Okay? Filter tu yang mahal. Kalau harga teleskop tu 200, mungkin filter tu awak beli 10 pun harga 200. Maknanya mahal lah. Tak boleh nak guna banyak kali. Boleh filter tu sekali je, berapa jam dia boleh buat pencerapan. Lepas tu kena buang. Tu yang jadi mahal. Lepas tu cara paling mudah, awak letakkan besen ni berisi air. Awak tengok gerhana dengan melihat pantulan pada besen tu. Pantulan gerhana yang terbentuk dekat besen. Ataupun guna filem, kamera yang lama tu. Okay, kamera filem. Okay, yang baru masuk off mic. Okay, terima kasih. Okay, ni gerhana, kita sambung video dia. Yap. Apa ni? Alamak, dia tertukar pula. Sabar Okay. Ni link dia. Ke siapa tadi dah share? Ashraf dah share. Okay, terima kasih Ashraf.
Inilah masalah bila kita buat di sekolah sebab speed internet di sekolah sangat mengecewakan. In the description below also. Okey, itu dekat kawasan Panumbra. Bila dia masuk dekat kawasan Umbra, bayang-bayang gelap tu, gerhana matahari penuh akan terbentuk. Okey, itu dia Umbra dengan Panumbra. Yang ni, ini kita panggil Panumbra. Yang dekat tengah ni adalah kawasan Umbra. Okey. Cikgu kat sekolah ke? Ya, saya dekat sekolah. Saya dah lama dah dekat sekolah, daripada awal Mei hari tu. Okay, awal Mei lagi hari tu saya dah ada dekat sekolah. Sekarang kat sekolah lah. Selalu saya buat kelas saya dekat rumah. Tapi hari ni saya buat dekat sekolah. Okay, ini corona yang saya cerita tadi. Bayang-bayang ataupun gelang cahaya yang terbentuk semasa berlakunya gerhana. Okay, yang tengah yang hitam ni, ini adalah bayang-bayang bulan. Yang lingkaran ni adalah cahaya matahari. Tapi kalau bulan ni berada, ini kita belajar konsep cahaya tu. Dekat dengan sumber cahaya, bayang-bayang jadi besar. Dekat dengan skrin, bayang-bayang jadi kecil. Kita belajar masa tahun 5 kan. Okay, jadi bila bulan ni jauh sikit, kita akan tak nampak lingkaran gelang ni. Okay, lingkaran gelang ni. Ini bila kita panggil, kita jumpa, kita panggil gerhana matahari cincin. Okey, gerhana matahari cincin. Tapi ada juga yang kita tak jumpa gerhana matahari cincin ni. Kita nampak full. Yang masa full tu lagilah orang kejar. Okey, sebab dia gelap sepenuhnya. Okey, seterusnya. Okey, penting. Yang ni nanti awak boleh tengok dekat saya punya site Site saya yang gg.gg Cikgu Herman tu. Okey. Okey, ini dia. Ini perbezaan antara gerhana bulan dengan gerhana matahari. Hasif baru masuk Hasif. Kita dah separuh jalan dah. Okay. Okay, tajuk ni pun dah nak habis dah sebenarnya. Lepas ni kita buat quizzes, lepas tu kita tamatkan kelas. Nanti saya masukkan video ni full dekat dalam kita punya Google Classroom lah. Okay. Okay, ni perbezaan antara gerhana matahari dengan gerhana bulan. Yang ini pun selalunya akan keluar dalam exam. Ni dia akan minta. Okay, siapa yang baru masuk tolong off mic Okay, gerhana bulan dengan gerhana matahari. Bulan berlaku pada waktu malam, gerhana matahari berlaku pada waktu siang. Okay, kalau bulan jangka masa dia lama. Mungkin 3-4 jam. Kalau gerhana matahari singkat. Kalau kita tengok pencerapan, dia akan ambil masa lama lah. Sebab dia nak tengok perubahan tu. Tapi puncak gerhana tu berlaku pada masa 7 hingga 8 minit. 7 hingga 10 minit. Macam tu je. Tak ada lebih sampai sejam pun tak pernah lah. Okay. Berlaku, kalau gerhana bulan berlaku pada fasa bulan purnama. Gerhana matahari berlaku pada fasa anak bulan. Itu beza dia. Kedudukannya pula, gerhana bulan, matahari, bumi dan bulan pada satu garis lurus. Kalau gerhana matahari, bulan dan bumi pada satu garis lurus. Yang saya buat warna ni adalah apa yang berada di tengah semasa berlakunya gerhana. Okay, kalau gerhana bulan, bumi dekat tengah. Gerhana matahari, bulan dekat tengah. Tak ada pula gerhana matahari dekat tengah, bulan dekat tengah. Tak. Okay, jadi kenapa terlompat-lompat? Itu saya test animasi. Dah tu je ada katanya. Saya pun lompat je lah. Okay. Saya pun muka dia jadi Korea tu, dia buat animasi. Kurus pula tu. Bagus juga. Okay. Kita sambung lagi. Baik, belajar. Okay, ni video seterusnya. Ashraf dah share Okay, ni link dia.
Okey, tadi kalau kita tengok dalam gerhana bulan ni, nanti kita tengok mana warna pink tu. Ke red moon ni. Okey. Kenapa gerhana tu berlaku macam ni? Dia jadi warna merah, warna kuning. Warna apa ni? Merah Mana dia gambar dia tadi? Adalah video dia ni. Sekejap. Ni. Kenapa berlaku macam ni? Kenapa dia berlaku warna merah tu? Siapa tahu? Siapa tahu kenapa dia berlaku warna merah tu? Ni gerhana matahari, tadi gerhana bulan tu. Kenapa berlaku merah tu? Siapa yang boleh bagi jawapan kat saya? Kenapa bulan tu kelihatan merah? Kenapa bulan tu kelihatan merah? Okey. Ada sebab pantulan cahaya matahari, ada sikit cahaya matahari. Okey, cahaya matahari dibias oleh bumi. Sebenarnya, kenapa kita nampak merah dekat permukaan bulan tu? Dia sebenarnya berlaku sebab kita punya udara ni. Dalam udara kita ni ada macam-macam piksel bahan-bahan yang tersebar sebenarnya yang kita tak nampak. Okey, ada debu, ada pencemaran. Jadi benda tu yang reflect warna tu jadi merah sebenarnya. Bukan semua tempat boleh berlaku. Selalunya yang merah ni berlaku dekat negara-negara yang kadar pencemarannya tinggi. Macam dekat China, dekat India. Tengok macam berlaku coronavirus ni kan kita buat kita ada PKP tu kan. Yang semua duduk kat rumah tu. Semua duduk kat rumah. Jadi berlaku je PKP. Bila berlaku punya PKP, alam ni macam refresh balik. Sungai jadi lebih jernih, udara jadi lebih bersih. Awak tengok dekat China, negara-negara dia, kawasan-kawasan macam Wuhan, macam Beijing yang pencemaran dia sangat tinggi. Langit tu nampak balik biru, ada putih-putih. Jadi macam dekat kita ni pun sama. Kita punya kadar pencemaran IPU udara kita pun jadi lebih baik. Tapi cuba awak tengok bil elektrik pula. Kita tengok bil elektrik kita, macam rumah saya 1000 lebih padan muka saya. Itu cerita masa PKP lah. Okey, kita tengok lagi satu. Okey, ini apa yang berlaku pada hidupan semasa berlakunya gerhana. Okey. Daniel tak apalah 2000, awak rumah besar, saya rumah kecil. Ada satu pintu je rumah saya. Okey. Kalau berlakunya gerhana, soalan ni pernah keluar masa UPSR awal-awal yang Sukatan Baru ni. Sukatan Baru, KSSR tu berlaku soalan pasal haiwan nokturnal ni. Okay? Haiwan nokturnal ni adalah haiwan yang aktif pada waktu malam. Haiwan yang aktif pada waktu malam. Semasa berlakunya gerhana, selalunya haiwan-haiwan ini akan keluar daripada habitat dia. Okay? Dia akan keluar daripada habitat dia untuk mencari makanan. Sebab dia ingat pada waktu gerhana matahari tu dah malam. Jadi dia keluar. Walaupun gerhana matahari tu berlaku 7-8 minit je. Dia pun keluar. Kalau dia punya masa untuk keluar daripada gua tu ambil masa 7-8 minit, sampai pintu gua dia patah balik lah sebab dah siang. Okay? Gerhana matahari tu dah tak ada. Itulah haiwan nokturnal ni. Dia akan aktif semasa berlakunya gerhana. Dan haiwan yang bukan nokturnal macam burung ke apa yang aktif pada waktu siang akan kembali ke sarang. Sebab dia ingat waktu dah malam. Dia bukan ada jam pun macam kita. Okey. Kita dah sampai ke penghujung topik ni. Sebab topik ni pendek saja. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Sebelum saya bagi sedikit peringatan dan juga apa Ashraf, cikgu apa? Tak ada. Okey, bagus. Semua dapatlah kan apa yang kita belajar hari ni. Yap. Stop dulu chat. Okey. Sekali lagi saya nak ingatkan siapa yang belum jawab PBD 07 sila siapkan hari ni. Okey. Sila siapkan hari ni. Sebaik saja saya dapat rakaman untuk hari ni punya kelas, saya akan masukkan dalam kelas PBD tu juga. Saya akan masukkan dalam kelas PBD tu. Jadi awak kena buatlah PBD 08. Hari ni PBD 08. Bila nak masuk ke sekolah ni saya tak tahu. Yang ada nanti prasekolah yang akan bermula dahulu, bukan awak. Okey.
Lepas ni dalam tengah hari kan saya akan masukkan kelas kita hari ni, rakaman kelas kita hari ni. Jadi boleh tengok dulu siapa terlepas ataupun boleh je guna video yang saya rakam ni nanti untuk cari jawapan dalam PBD 08 tu. Okay. Jadi siapa yang belum masuk ke kelas PBD Science, PBD tu, sekarang ni saya dah open PBD tu untuk semua subjek. Okay, semua subjek dah ada kat situ. Jadi awak tertumpu pada satu saja. Nanti saya akan masukkan video hari ni dalam Irene ada soalan. Okey, siapa nak pengurusan bahan betul. PBD 07 pengurusan bahan buangan. Yang channel saya tu klik je lah. Kalau nak subscribe je lah. Bukan ni boleh dapat duit pun. Okey, siapa dah siap dah lah. Tapi ramai lagi yang tak siap. Kelas saya pun ramai lagi tu. 6C, 6E. Benda tu nanti bukan kelas 6C, 6E je pakai. Semua kelas akan pakai sampai 6 amanah. Okay, itu untuk bukti. Sebabnya kalau kami bagi awak TP, tahap penguasaan, evidennya tak ada. Macam mana awak boleh dapat TP 5 sebab awak tak buat apa pun. Jadi itulah cara untuk kami bagi tahap penguasaan. Benda tu penting Jadi tolong jangan terlepas pandang lah. Selalunya satu TP tu saya bagi masa seminggu. Macam hari ni saya akan buat PBD 08. Minggu depan kelas lain baru saya stop. Okay, jadi due date dia sampai Jumaat minggu depan. Sebelum kita belajar topik baru hari ni saya ajar pagi, tengah hari saya akan keluarkan soalan. Okay, faham Untuk ni sampai habis lah kita punya PBD tu. Nanti saya tengok lagi apa yang kita boleh buat. Projek ke apa ke susah. Nanti ada yang tak buat lah, tak ada bahan lah apa susah. Jadi saya buat soalan tu. Semua saya boleh buat. Pada bila-bila masa. Bukannya habis kelas ni saja awak terus buat. Tak. Okey lah yang nak buat terus tu Alhamdulillah. Tapi tunggulah saya masukkan soalan dulu. Okay. Kalau ada masa malam, buat malam. Kalau ada hari Sabtu Ahad free, buat Sabtu Ahad. Tapi sebelum due dia lah, sebelum due. Okay. Sekarang saya rasa awak boleh ready untuk quizzes kot. Okay, kita main sekejap dalam 10 soalan cukup. Okay. Right. Sabar. Skrin.
Okey, sorry. Apalah internet kita ni. Pakai data sendiri dah saya. Okey, dengar suara saya kan? Okey, dengar suara saya. Kod dia tadi saya dah present. Okey. Okey, setakat ni ada 64 orang. Ada lagi nak masuk tak ni? Okey, sorry. Saya kena refresh. Tak tahulah kenapa tadi. Dekat quizzes okey je. Okey, 76. 78 orang. 79. Okey, saya bagi masa 2 minit lagi. Cepat. Siapa nak masuk? Okey, 2 minit lagi. Okey, ada lagi? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Kenapa Zarik? Masuk je. Kalau tu ada siapa lagi nak masuk? Ada. 90 orang. Okey dah. Saya akan start sekarang. Okey. Apa ni? Poppy pen pejadah, nama tak tahu apa lah. Siapa lagi belum habis? Bye. Habis lah? Okey, dia terstart Dah, sendiri lah. semua betul cikgu. Okey, alhamdulillah. Dia tengok kita punya internet ni. Tak apa ke benda lah dia loading pula. Siapa menang tadi? Saya. Siapa menang tadi? Poppy Saya. pen. Ada lagi boleh sambung ni. Memang masalah. Okey, ni nombor 1 ni semua betul. Nombor 2, okey. Mana lagi yang lain ni?
Okay, tak apa. Saya end game sekarang. Dah lah tu, nanti kita main lain. Okay? Ada macam-macam bunyi kat saya sekarang. Okay. Terima kasih, tahniah kepada semua. Nanti kita, awak jangan lupa siapkan awak punya PBD. Okay. Siapkan awak punya PBD dan saya akan masukkan yang kita dah buat hari ni dalam awak punya PBD tu. Okay, terima kasih semua. Kita jumpa minggu depan. Bye cikgu. Bye. Bye. Bye cikgu. Bye bye bye. Bye. Bye bye. Assalamualaikum. Okay, waalaikumsalam. Okay, terima kasih. Sama. Yang dalam e-didik tu jangan risau, semua dapat markah tambahan, jangan risau. Okay.